Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan limpah kurnia dan izin daripadanya kita dapat bersua pada pagi ini. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda dan kepada sahabat-sahabat baginda. Jadi Alhamdulillah hari ini kita diizinkan bertemu lagi dalam kuliah online, iaitu untuk muslimatnya berkaitan dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para wanita. Dan kita akan menyambung apakah tajuk-tajuk berkaitan dengan pesanan Nabi kepada para muslimah. Jadi kalau kita sebutkan muslimah bermaksud wanita perempuan muslim. Bila kata wanita perempuan muslim, bermaksud kehidupan kita ni mesti berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Saya nak buka sikit kita punya minda pada pagi ni, di mana kita perlu ingat sebagai seorang muslimah, dalam dunia yang serba mencabar ni, boleh jadi sebagai seorang perempuan, ada banyak perkara yang boleh membuatkan kita tertarik. Contohnya, kehidupan orang lain. Perempuan dia ada sifat suka. Bukan perempuan lah, lelaki pun sama je. Tapi manusia ni secara amnya ada sifat suka untuk melihat kehidupan orang lain. Dan kalau tidak dikawal perkara ini, dia boleh menyebabkan seseorang itu hilang rasa bersyukur. Muslimah, kalau melihat kehidupan orang lain, ada kala dihinggap oleh rasa dengki. Ada kala dihinggap oleh rasa tidak bersyukur. Ada kala akan dihinggap oleh rasa berburuk sangka. Kerana inilah dunia sekarang. Dunia sekarang, dunia media sosial. Tuan-puan yang berada di depan saya pun berada di media sosial. Facebook, kita ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok, semua tu. Jadi kalau tidak dikawal, kalau tak dipandu dengan ilmu, media sosial yang kita boleh guna untuk kebaikan ini dengan ceramah dan sebagainya, dia boleh membawa keburukan kepada kita. So, ada antara muslimah terpengaruh dengan media sosial, ada yang berjoget-joget depan kamera, ada yang mungkin terlebih-lebih dalam memaparkan apa-apa dalam hidup dia. Jadi semua ini dia boleh kita atasi dengan adanya ilmu. Maka sebab itu memperkasakan muslimah ini tidak lain tidak mesti bermula dengan ilmu terlebih dulu. Jadi sebab itulah kita bawa kuliah khas muslimah ni, supaya para muslimah betul-betul boleh hidup dengan acuan Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang ada ni, kita tidaklah distracted, tidak terpengaruh dan tidak alih perhatian kita daripada benda yang penting dalam dunia ini, iaitulah mengumpul amalan kepada sekadar hidup untuk berseronok atau menurut hawa nafsu semata-mata. Okay? Jadi insyaAllah hari ini kita nak tengok wasiat yang ke-19, iaitu sebab-sebab yang memasukkan wanita ke dalam syurga. Apakah dia perkara yang boleh menyebabkan seorang wanita itu masuk ke dalam syurga? Dan hadis ini merupakan hadis yang terkenal, dan saya pasti mungkin ada di antara depan saya ni pernah mendengarnya. Tapi tak apa, kita jadikan sebagai satu ulang kaji balik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabatil jannati sya'at. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila wanita mendirikan solatnya yang 5, berpuasa pada bulan Ramadan dan memelihara kemaluannya serta mentaati suaminya, maka dia akan masuk daripada mana-mana pintu syurga yang diinginkannya. Dalam wasiat ini Nabi SAW menjelaskan ada 4 elemen penting untuk membolehkan seorang muslimah itu masuk ke dalam syurga Allah. Bukan setakat masuk, dia boleh pilih daripada mana-mana pun pintu yang dikehendakinya.
Bermaksud dia dapat privilege, bukan saja masuk syurga, itu pun dah besar sangat dah, Masya Allah. Tapi dia boleh masuk ikut mana-mana pintu yang diinginkan. Satu privilege, satu keistimewaan yang menunjukkan siapa yang jaga 4 benda ni ketika hidup di dunia, maka dekat akhirat nanti Allah akan bagi keistimewaan kepada dia. Kita tengok pertama iaitu dia menjaga solat fardu yang 5. Jadi seorang muslimah ni kita kata, oh solat fardu biasalah. Solat tiang agama, as-salatu imaduddin. Solat akan ditanya pada hari akhirat. Kita biasa dengar dah. Tapi saya nak tengok sikit. Mungkin seseorang muslimah solat fardu. Tetapi elemen yang mungkin membolehkan seseorang itu solatnya terjejas, pertama dari sudut make up. Dia jaga-jaga muslimat. Kadang-kadang kalau kita pergi office ke, keluar ke, pakai make up, pakai foundation, pakai apa-apa tepek-tepek dekat muka tu, pastikan apabila kita nak solat, muka kita dah dibersihkan. Kerana wajib untuk kita berwuduk ketika nak solat dan wajib air sampai ke kulit ketika kita berwuduk. Jadi kalau ada muslimat yang makeup tebal, kena rajin juga nak buang makeup supaya wuduk kita tu sampai ke kulit kita. Contoh saya ambil satu, pakai foundation. Ni kalau blemish ni, apa cela-cela ni nak tutup, boleh pakai foundation. Boleh pakai foundation. Foundation tu pula kalis air, ataupun bukan kalis air lah. Dia oil based, susah nak tanggal. Dan bila nak ambil wuduk, oh tak ada wet tissue, tak ada. Ni kalau orang lelaki dengar mungkin pening sikit lah Apa-apa faham lah. Wet tissue tak ada, cleanser tak ada. Ambil je wuduk macam tu. Bercapuk-capuk lagi. Jadi dibimbangi air wuduk kita tidak sampai ke kulit. Samalah sekarang ada maskara, waterproof maskara lah macam-macam kan. Jadi berjaga-jaga supaya kita punya wuduk sah. Barulah solat kita sah. Jadi pertama muslimat, tolong berhati-hati dengan makeup yang kita pakai. Prinsip jelas, siapa yang rajin bersolek, perlu rajin juga membuang solekan. Saya tak katalah bersolek itu semua boleh. Tak adalah. Bersolek pun ada aturan-aturan dia juga. Tetapi siapa yang nak bersolek, pakai foundation, pakai krim kat wajah tu, pastikan bila nak ambil wuduk, dihilangkan agar sampai air ke kulit kita. Okey? Itu pertama lah. Yang kedua dari sudut solat juga. Dari sudut bacaan kita. Sebab kita ada rukun qauli yang perlu kita baca dengan baik. Antaranya ialah surah Al-Fatihah. Pastikan bacaannya bacaan yang baik. Jadi bila kita sebagai muslimah ada masa, pergilah tengok tahsin Al-Fatihah ke. Buka YouTube tu, carilah bacaan-bacaan Al-Fatihah untuk kita dengar. Sebab dah bertahun-tahun kita hidup, saya pernah jumpa ada orang dewasa yang bacaan Al-Fatihahnya masih lagi tidak betul. Bukan nak kata sempurna, betul, tidak. Tidak pun betul. Sebab berpandukan ilmu bacaan yang takat tadika dulu je. Tadika dulu, cikgu tak tegur. Sebab ialah budak tadika, asalkan dia baca okey-okey lah, nak tegur banyak-banyak kan dia malas pula belajar. Tapi kita kekal lah bacaan tu sampai dah tua bangka ni. Lidah tu dah susah nak ubah. Jadi kita tak perasan kita baca rupanya banyak salah. Jadi perhatikan, minta orang dengar. Okey nak dengar bacaan Al-Fatihah ni. Okey tak bacaan Al-Fatihah aku? Tu kadang-kadang ada masjid kan dia buat tahsin Al-Fatihah ke. Kalau dah okey tak apa. Saya tak kata semua tak okey. Tidak. Tapi perhatikan dulu. Betul tak bacaan kita di dalam solat? Sebab boleh jadi kita berpandukan ilmu bacaan yang ada ketika kita kecil dulu saja. Bawa sampai ke besar. Tak study-study dah. Tak periksa-periksa dah. Jadi kena tengok juga. Sebab boleh jadi apa yang kita baca itu perlu penambahbaikan. Itu yang kedua, bacaan kita. Yang ketiga, penutupan aurat. Penutupan aurat, semua orang tahu nak solat mesti tutup aurat. Semua anggota badan kita kecuali yang dibenarkan nampak hanyalah muka dan pergelangan tangan. Itulah aurat dalam solat.
Yang saya nak sentuh, kalau kita contoh pergi RNR ke, pergi tempat solat awam ke, kadang-kadang ada disediakan telekong, tapi telekongnya jarang. Bila solat, pakai telekong tu, nampaklah warna leher kita tu. Jadi jaga supaya telekong yang kita pakai tu betul-betul menutup aurat. Kadang ada telekong yang jenis agak murah, kainnya itu sangat nipis dan memang tidak capai tak tutup aurat tu. Jadi kalau kita ada pergi jalan-jalan kat luar ke, kalau tengok telekong nipis, nak solat tak payahlah tanggal tudung. Pakai je tudung. Kau nak pakai telekong, pakai. Kau tak nak pakai, tudung tu dah cukup tutup aurat. Pakai tudung je pun okey. Yang penting tutup aurat dengan baik. Kalau dekat rumah, usahakanlah pakaian kita yang paling terbaik, yang paling selesa, yang boleh kita akses untuk kita laksanakan solat. Itu ketiga, pemakaian kita. Yang keempat, perhatikan juga cara kita solat dari sudut tamakninah dan ketenangannya. Iaitu orang Melayu kata jangan solat macam patuk ayam. Ya memang dia solat. Ya betul, tak tinggal solat. Tapi rupa-rupanya banyak kekurangan pada menunaikan rukun solat tersebut. Solat patuk ayam dia macam ni laju. Laju tu kan. Jadi berjaga-jaga muslimat. Sebab kita tak nak solat sekadar melepaskan batuk di tangga. Kita nak solat tu, kata ulama, solat sujud hatta tatma'in, dalam hadis Nabi sujud hatta tatma'inna sajidan. Sujud, kalau sujud sampailah tenang sujud tersebut. Kalau rukuk, hatta tatma'inna raki'an, sampai tenang rukuknya itu. Maksud dia, lakukan rukun-rukun pergerakan dalam solat tersebut dengan tenang dan tertib. Bukanlah terlalu laju. Baik. Dan yang terakhir, solat perlu jaga kekhusyukannya. Iaitu dalam solat, kita perlu meninggalkan pemikiran terhadap perkara yang lain, kecuali hanya fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, barulah solat itu menjadi solat yang khusyuk. Kemudian itu solat. Jadi muslimat, perhatikan baliklah solat kita. Jangan solat sekadar solat, tetapi banyak elemen yang telah kita remehkan. Jadi kalau saya tengok situasi kita sekarang, okey mungkin ramai yang solat, tetapi dalam keadaan melengah-lengahkan waktu, dalam keadaan bacaannya tidak diperbaiki, dalam keadaan telekongnya itu mungkin ada yang jarang, kemudian wuduknya kurang sempurna. Ya, kalau tengok dekat pipi telekong tu ada kesan-kesan foundation yang banyak. Jadi nak solat, perhatikanlah muslimat, bersihkan diri baik-baik. Bukanlah sampai tahap was-was bersihkan diri dengan baik. Kemudian solatlah dengan tenang. Laksanakan rukun dengan baik. Supaya kita semua betul-betul solat itu berperanan. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Biar solat yang kita laksanakan betul-betul boleh functions like that Okey, so pertama solat. Jaga solat muslimat Yang kedua puasa Ramadan. Yang ini saya tak nak ulah lebih-lebih sebab saya percaya semua tahu kita ada puasa yang wajib, iaitulah puasa dalam bulan Ramadan. Dan bila datang bulan Ramadan tu banyaklah tazkirah tentang puasa Ramadan yang sempurna. Okey. Kemudian yang ketiga, kesucian, iaitu kita menjaga kemaluan dan kehormatan. Ini panjang sikit kita nak sentuh. Bila sebut menjaga kesucian, kehormatan, ini bukan kebersihan saja. Bukan kebersihan kepada tingkah laku seorang muslimah. Kita ambil beberapa elemen. Pertama, elemen menjaga malu dan maruah kita. Nabi bersabda kepada kita, Mala nansakh fasna ma syi'ta. Siapa yang tak ada perasaan malu ni, kau buatlah sesuka hati kau. Satu, kita panggil satu sarkastik pada kita, sarcasm. Kalau tak nak dengar cakap kita, buatlah apa-apa buatlah. Macam mak kita duk melarang kan. Dia tak bagi buat tapi dia sarkastik macam tu. Dan Nabi kata pada dia, kalau tidak ada perasaan malu, ma la nansakh fasna ma syi'ta. Kalau tidak ada perasaan malu, maka lakukanlah sesuka hatimu.
Kita tak nak ni. Orang zaman sekarang Saya tak kata orang lain, saya kata kat diri saya juga. Saya pesan pada sahabat yang saya sayangi. Zaman sekarang ni, lagi sekali saya sebut, zaman sangat mencabar untuk kita sustain, mempertahankan rasa malu sebagai seorang muslimah. Zaman orang berlumba-lumba mendapatkan perhatian by doing the rarest things, dengan buat benda yang paling pelik. Zaman di mana kita boleh mendapatkan pengaruh dengan menjaja wajah-wajah yang menarik dan cantik. Zaman di mana dengan kita menonjolkan kelebihan-kelebihan yang ada pada fizikal kita, kita boleh mendapatkan return dari sudut wang ringgit kemasyhuran. Jadi zaman ini zaman mencabar nak menjaga malu, betul tak? Zaman yang cuba menormalisasikan pemaparan wanita-wanita. Zaman di mana kita lihat wanita berjoget-joget, menunjukkan aksi-aksi terlebih-lebih di depan kamera. Yang mana itu dinormalisasikan, dianggap biasa, diraikan, dipuji, diberikan kelebihan. Saya bukan menghina orang, saya bukan mengata orang, saya tidak mengutuk. Kita tahu benda tu, benda yang tidak patut dilakukan. Kita letak satu boundary, satu batasan. Kerana muslimah tidak layak buat benda itu semua. Bukan tidak layak dari sudut tak ada resources. Maksud tidak layak, tidak sepatutnya wanita buat itu semua. Wanita muslimah, kita ada aturan tersendiri. Ada do's and don'ts. Ada batasan. Yang mana kalau kita ikut sejahtera. Kalau kita langgar, binasa. Jadi pertama, muslimah jaga malu. Pertahankan malu kita. Supaya kita tak mudah terbawa oleh arus yang mana bila kita hanyut, susah nak patah balik. Ya. Kita doakanlah muslimah menjaga malu. Kerana kalau hilang malu, Nabi kata, kau buatlah suka hati. Berlepas diri daripada kita. Na'udzubillah min dzalik. Itu pertama, menjaga malu. Yang kedua, dari sudut kehormatan ni, menjaga ikhtilat. Iaitu menjaga bila kita perlu bergaul dengan lelaki, kita menjaga pergaulan tersebut dengan baik. Tidak melampaui batas. Hubungan antara lelaki dan perempuan mesti dijaga akak-akak. Pergi kedai Aceh tu jangan sembang beria sangat. Ngapa jaga kedai? Ni contoh je lah. Kita kadang kita sembang-sembang dengan orang lelaki tu perlu ada batasan. Walaupun mungkin jiran ke. Walaupun mungkin kawan sekolah rendah dulu. Jumpa time reunion. Rakan sekerja lelaki. Rakan satu office. And then penjaga-penjaga kedai. Walaupun kita rasa macam Allah biasalah bersembang. Perlu ada batasan. Nanti orang kata kita sombong pula. Tak payah sembang lebih. Sekadar angguk kepala. Sekadar senyum secuek boleh. Tapi jangan senyum cair. Senyum menggoda jangan. Ya, jadi tak ada. Orang kata tak ada alasan lah kita untuk tidak menjaga ikhtilat pergaulan ni. Larangan berdua-duaan dengan lelaki. Larangan untuk kita memandang dengan pandangan syahwat. Larangan untuk sengaja melunakkan suaramu. Larangan untuk menampakkan aurat. Semua ni kalau ikut, selamat. Kalau langgar, binasa. Jadi sebab itu, Islam dia agama pencegahan. Sebelum benda buruk berlaku, cegah dulu. Jangan buat dulu, kemudian barulah kita sedar akibat, dah susah patah balik. Contoh, Islam tak bagi kita berdua-duaan antara lelaki dan perempuan, bersunyi-sunyian. Kita buat juga, lepas tu mulalah ada perasaan cinta. Misal katalah, lelaki perempuan yang selalu kongsi kereta, carpooling. Berdua je. Lelaki orang, bini orang. Duduk dalam kereta, pergi kerja sama-sama. Yelah memanglah dalam kereta tu kan lama. Lepas tu hari pertama mungkin awkward lagi. Hari kedua dah mula open up sikit. Sembang pasal masalah. Lama-lama rasa orang tu lebih memahami kita. Syaitan masuk jarum pada awal lagi dah. Ya. Lama-lama rasa macam orang tu tak jumpa sehari. Rasa resah. Ya. Itulah syaitan. Dia membuka ruang. Kita yang buka ruang. Dia masuk jarum. Sebab itu Islam kata apa? Dia cegah terus. Bila ada lelaki perempuan bersama,
pada satu tempat, satu ruangan, tak ada orang lain, dia akan mudah syaitan masukkan jarum. Mula-mula tengok tak berapa handsome orang lelaki ni. Makin lama makin hitam-hitam si tampuk manggis. Ya. Makin orang kata tu. Tengok walaupun gelak-gelak tapi manis. Macam tu lah. Bila syaitan dia masuk jarum tu, benda yang buruk, benda yang tidak elok pada awal, dia nampak manis. Bukan saya kata orang buruk, tidak. Maksud dia perhubungan itu sebenarnya buruk. Laki perempuan berdua-duaan. Laki perempuan ajnabi berdua-duaan. Tapi dia bagi rasa manis. Nanti perjumpaan yang seterusnya. Mula-mula tengok macam biasa je. Lama-lama makin lawa pula rupanya dia ni. Yelah, mula aku tengok rasa tak handsome. Makin lama ada manis dia tu. Itu setan lah. Campur dengan nafsu manusia. Campur dengan padah tidak menjaga syariat. Jadi jangan berani melanggar syariat. Sebab bila kata peraturan itu Allah buat, Nabi ajar, mesti ada manfaat. Bila kita langgar, mesti ada binasa yang menanti. Larangan berdua-duaan. Larangan melihat aurat. Larangan melunakkan suara. Larangan untuk berkomunikasi atas perkara-perkara sia-sia yang tidak penting. Semua ni jagalah muslimat. Supaya kita mendapat kebahagiaan dan kejayaan. Kerana walaupun perkara itu nampak biasa, tapi bila dilanggar, kita akan nampak kebinasaannya sedikit demi sedikit. Bukti dah banyak. Tak payah tengok jauh, tengok sekeliling kita. Anak-anak remaja yang keluar berdua-duaan, mula-mula keluar study group lah. Team. Berdua. Lama-lama makin banyak diluangkan masa bersama. Rasa selesa. Kemudian syaitan pun masuk jarum. Kemudian binasa boleh sampai kepada tahap berzina. Ini kita tak nak. Maka sebab itu Islam ajar jaga pergaulan. From the very beginning. Jaga pergaulan. Supaya tidak berlaku masalah-masalah begini. Ya? Itu pencegahan. Menjaga pergaulan. Dan cara kita menjaga kesucian juga ialah dengan menjaga aurat dan kehormatan. Aurat ni kita tahulah, ya, kita ambil aurat kita ialah seluruh badan kecuali muka dan pergelangan tangan kita. Dan menjaga aurat juga bukan bermaksud sekadar tutup, tetapi cover, bukan membalut, tetapi menutupi dengan baik. Kemudian menjaga maruah, iaitu dengan tidak melakukan perkara yang boleh menjatuhkan maruah kita dan merendahkan martabat kita sebagai seorang wanita Islam. Itu perbuatan-perbuatan macam pernah saya sebutkan tadi. Seperti kita mungkin berjoget-joget depan orang ke. Kemudian memaparkan wajah-wajah dengan tujuan untuk menggoda. Menunjuk-nunjukkan perkara yang tidak sopan. Itulah menjatuhkan maruah kita. Mungkin orang kelihatannya suka dan meraihkan, tetapi ia sebenarnya menjatuhkan martabat dan mengurangkan hormat kepada kita. Hormat ni bukan kita nak supaya orang pandang tinggi, tidak. Tetapi supaya orang juga tidak merendah-rendahkan kita dan mengambil kesempatan. Beza seorang perempuan yang menjaga maruah akan lebih dihormati dan disegani. Sekali lagi bukan sebab kita nak ego disegani, bukan. Tapi beza dengan perempuan tidak menjaga maruah. People can simply and easily make fun of her. Kata, oh tak apa. Dengan dia tu tak apa, pegang-pegang cuit-cuit sikit. Dia memang jenis, huha-huha. Kita kan, ayat kita kan. Dia memang jenis, spotting. Tak apa je, kau nak peluk sikit ke, nak cuit-cuit sikit ke. Kita tak nak benda, no such thing. Memang wanita muslimah, dia ada martabat dia. Segan lah pula nak. Segan lah dengan dia. Nampak macam sazah-sazah je. Contoh. Bukan kita nak nama tu. Bukan kita nak pandangan tu. Tetapi kita nak batasan itu. Sebab itu wanita muslimah dikenali dengan jilbabnya. Dengan hijabnya. Dengan maruah kelakuan dia. Itu sebagai satu seolah-olah cop. Aku wanita muslimah. Ada batasan untuk aku ikuti. Jadi orang tidak mudah-mudah dengan kita. Lagi senang kita nak menjaga syariat. Itu. Inilah martabat, inilah maruah yang tak dapat dicapai kecuali dengan kita jaga perangai. Ini maruah yang tak dapat dicapai melainkan dengan kita dulu yang proaktif menjaga diri kita. Jadi jangan harap
hormat kita, harap orang kena jaga batasan dengan kita. Kita sendiri mula-mula yang meletakkan imej kita di mana. Aku muslimah. Ada batasan yang perlu kau ikuti kalau nak berhubungan dengan aku. Aku ni muslimah. Yang bagaimana kita nak berinteraksi sebagai muslimah. Kita yang sebenarnya mempamerkan wajah muslimah. And people around will follow suit. Akan ikut rentak yang sama. Kemudian terakhir, cara untuk kita masuk ke dalam syurga, mendapatkan privilege VIP pass, masuk ikut mana-mana pintu dia inginkan, ialah dengan taat kepada suami dalam hal-hal selain kederhakaan pada Allah. Iaitu kita melaksanakan, mendengar kata-kata suami, menurut apa-apa yang disuruh olehnya, asalkan perkara tersebut tidak melanggar syariat. Jadi inilah keempat-empat perkara yang muslimah lakukanlah dengan baik. Bukan sekadar buat, tetapi buat dengan baik. Bukan sekadar solat, tapi menjaga setiap aspek dalam solat yang sempurna. Bukan sekadar puasa, tetapi puasa dengan puasa yang baik. Bukan sekadar menjaga kesucian dengan cara satu aspek saja. Oh, jaga aurat saja tapi pergaulan tak jaga. Tapi jaga setiap aspek supaya kita dapat menjaga kesucian kita sebagai muslimat. Dan taatlah kepada suami kecuali hal yang menderhakai Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan melakukan semua ini, kita dapat menjadi muslimah yang solehah. Hidupanlah satu perjuangan. Dan apabila katanya perjuangan, mesti adalah kesusahan dia. Nak buat bukan senang. Kerana itulah dia punya balasan sangat besar, iaitu dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka muslimat, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan pada hari ini. 4 tadi tu, koreksi balik, periksa balik yang mana boleh kita tambah baik, kelompongan apa yang harus ditampung, kekurangan apa yang harus dibaiki. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-puan yang sudi meluangkan masa pada pagi ini menonton live kuliah ini. Mudah-mudahan Surau An-Nur terus-menerus mengadakan program-program yang bermanfaat seperti ini. Dan kita juga berada dalam bulan Zulhijjah, masa dan ketika yang sangat-sangat digalakkan untuk kita memperbanyakkan amal ibadah. Mudah-mudahan kita mengambil sebanyak mungkin manfaat daripada bulan ini, insya-Allah. Sekian saja, terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.